Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah ke-17 akan diadakan tidak lama lagi. Dan yang menggemparkan saudara-saudara bukan saja berkaitan dengan pilihan raya ini di Sabah, tetapi ada beberapa isu panas yang berlaku sebelum ini yang melibatkan beberapa wakil rakyat yang berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. LBT nama yang tidak asing lagi antara nama yang disebut yang melibatkan isu ini. LBT sebagai pendedah maklumat ataupun video tentang adun yang digelar sebagai adun rasuah. Tapi belum dipastikan mereka ini rasuah atau tidak sebab belum dibuktikan. Tapi netizen rakyat Sabah mulai tertanya-tanya, layakkah mereka ini diundi sekiranya mereka benar-benar terlibat dengan rasuah? Saudara-saudara, ada satu isu terbaru. Kali ini menyebut nama Dr. Mahathir. Apa kaitan Tun Mahathir dengan skandal rasuah yang berlaku di Sabah? Apa kaitan pendedah maklumat pendedah video ini dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Adakah terdapat sesuatu yang kita tidak tahu? Nah, oke, sebelum saya kupas lebih dalam, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah transfer factor terapi imun for life. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, penyakit melibatkan jantung, buah pinggang, hati, penyakit melibatkan kulit, pandangan, dan apa saja masalah kesehatan yang Anda alami, terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini halal, selamat dan semula jadi diluluskan KKM. Sekiranya Anda berminat dan ingin mendapatkan tips terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Elbet dedah pada Dr. Mahathir dalam arah rakam video rasuah, kata PAS. Hebat juga PAS boleh dapat maklumat ataupun sumber yang dipercayai ini. Kah sumber yang tidak dipercayai? Kita pun tidak tahulah. Ahli perniagaan LBT yang menjadi pendedah maklumat dalam skandal rasuah berkaitan lesen cari gali mineral melibatkan ahli politik Sabah, dikatakan memberitahu bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir tentang pihak yang mengarahkannya membuat rekaman video skandal itu. Persoalan yang utama adalah kenapa Elbert mendedahkan perkara yang amat mustahak ini kepada Tun Mahathir. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari membuat dakwaan itu dalam hantaran Facebook yang disertai gambar Tay dan Mahathir yang dipercayai direkam semasa perjumpaan semalam. Artikel bertarikh 25 November. Memetik sumber yang boleh dipercayai, Fadli berkata, dia dimaklumkan bahawa Tay telah mengadu kepada Mahathir tentang kumpulan yang telah mengarahkan ahli perniagaan itu merakamkan video yang melibatkan ahli politik Sabah berkenaan. Saya percaya ramai yang tidak sabar ingin tahu siapa sebenarnya yang merancangkan konspirasi tersebut. Apa niat dan tujuan kumpulan tersebut di sebalik semua ini? Nampaknya perkara ini lebih rumit dan menakutkan daripada apa yang diketahui secara umum. Bayangkan LBT perlu minta bantuan daripada Tun Mahathir untuk mendedahkan kumpulan tersebut. Nah, adakah kumpulan ini adalah dari parti-parti yang akan bertanding pada pilihan raya umum DUN Sabah ini? Nah, itu yang menjadi persoalannya. Dan kenapa ada nama Mahathir? Adakah Mahathir yang mengetahui siapakah kumpulan yang mengarahkan LBT untuk merakam ataupun memberikan maklumat? Nah, saudara-saudara, Fadli berkata, dia dimaklumkan bahawa Tay telah mengadu kepada Mahathir. Pendedah maklumat ini mengadu kepada Atok Mahathir tentang kumpulan. Siapakah kumpulan ini yang telah mengarahkan ahli perniagaan itu merakam video?
takkanlah dari parti ADUN tersebut kan. Nah, contohnya yang ada dalam video itu siapa? Jeffrey Kitingan, Jokim, ada beberapa lagi wakil rakyat dari JRS dan Partista PBS. Nah, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, adakah dengan ini dari musuh politik JRS, STA, PBS ataupun mana-mana wakil rakyat yang terdedah rakamannya itu? Nah, saudara-saudara, LBT telah mengeluarkan 14 video 14 ahli politik Sabah yang merupakan sebahagian daripada kerajaan negeri. Daripada 14, hanya 2 yang telah didakwa kerana menerima rasuah. Mereka ialah Menteri Sementara Negeri Andi Muhammad Suryadi dan penyandang Adun Sindumin Yusof Yaakob. Juga didakwa memberi mereka rasuah berjumlah RM500,000. Nah, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, saudara-saudara, Anda rasa adakah sesuatu yang berlaku di belakang yang ramai tidak tahu, termasuk rakyat Sabah, termasuk kepimpinan politik di Malaysia? Dan kalau ada yang berlaku, ada di sebalik yang memberikan ataupun kumpulan yang mengarahkan LBT, siapakah mereka ini? Saudara-saudara, apa pandangan Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, kawan-kawan, keluarga, sahabat yang menonton video kali ini, terdapat banyak cadangan, terdapat banyak pendapat, terdapat banyak juga gesaan agar parti-parti lokal di Sabah untuk bergabung, untuk bekerja sama. Dan yang uniknya pilihan raya umum DUN Sabah kali ini adalah kerana sentimen Sabah for Sabahan ataupun sentimen menolak parti bukan lokal adalah semakin kuat, bukan saja di luar bandar tetapi juga di kawasan bandar. Sentimen Sabah for Sabahan ataupun parti lokal tolak parti luar semakin kuat. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa kedudukan parti-parti luar, parti Semenanjung seperti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan di parti-parti di dalam gabungan ini adakah semakin dalam keadaan yang bahaya? Kerana sentimen parti lokal ataupun Sabah untuk Sabah, Sabah First dan sokong parti lokal semakin kuat. Tapi ada satu cadangan yang saya lihat di Facebook. Saya lihat di media sosial cadangan yang cukup padu, tetapi yang menggemparkan. Ada 5 logo di sini, tetapi salah satu logo yang ada dalam cadangan ini adalah dari JRS, yaitu parti PBS. Oke, sebelum saya kupas lebih dalam, saya ingin memperkenalkan ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, dan apa saja masalah kesehatan yang Anda alami, termasuk gout, gastrik, buasil, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, diabetes, masalah melibatkan jantung, masalah melibatkan kulit, masalah melibatkan buah pinggang, dan apa saja masalah kesehatan Anda. Produk ini, terapi imun transfer factor, adalah jawaban kepada masalah Anda. Sekiranya Anda berminat dan ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi nombor saya di sini. Satu dapatan saya dari FB Kupi-Kupi Politik Sabah, inilah yang sebenarnya rakyat mahu. Kerajaan baru yang akan datang. Dengan 5 logo parti lokal. Adakah ini maksudnya selamat tinggal Perikatan Nasional? Cakap tentang PN, baru-baru ini pun ada isu tentang Gardenia, Exco Gardenia, penolakan terhadap parti dari Semenanjung, terutamanya PN, PAS, semakin kuat. Nah, saudara-saudara, dalam logo ini, dalam cadangan ini, kerjasama kerajaan baru 2025. Logo pertama, STA, yang dipimpin oleh Jeffrey Kitingan. Logo kedua, SAPP yang juga bersama-sama dengan STA keluar dari gabungan JRS sebelum ini. APCO yang dipimpin Iwan Benedik
yang sudah keluar dari Pakatan Harapan, dan di bawah parti KDM yang bergerak solo. Tapi bendera seterusnya adalah PBS, di mana PBS hari ini adalah bersama-sama dengan JRS. Ada calon dari JRS bertanding dari PBS bertanding atas tiket JRS, dan mengikut apa yang saya ada baca sebelum ini, STA dan SCPP juga terkeluar dari JRS karena mereka ingin bertanding menggunakan logo sendiri. Tapi bagaimana pula dengan PBS? Adakah mereka mahu keluar dari JRS dan bertanding menggunakan logo sendiri? Jadi antara pandangan ini, cadangan ini, Anda setuju atau tidak? SCPP, STA, APCO, PBS, dan KDM membentuk kerajaan baru. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex Smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak.